Ya. Kenapa Mak Wan tak boleh terima anak-anak arwah tu? Mak Wan dengan Cik Yun perlu bertanggungjawab pada budak-budak tu dengan kebajikan mereka sekali. Kalau harta mereka Mak Wan boleh jaga, takkan Mak Wan tak boleh jaga budak-budak tu sekali? Tok Imam ingat, saya nak bulut harta budak-budak tu. Nanti bila dia orang dah besar, bila umur dia orang dah 18 tahun ke atas, dia orang akan dapatlah hak dia orang masing-masing. Tok Imam jangan takut, saya takkan pecah amanah. Saya ni tidaklah menuduh Mak Wan. Tapi saya nak bertanya, ada tak Mak Wan serahkan hasil kebun arwah Muhammad tu pada Balu dengan anak-anak beliau untuk sara hidup anak-anak tu sampai umur 18 tahun? Saya nak serah ke, tak nak serah ke? Takkan saya nak bagi tahu pada orang ramai. Tapi budak-budak tu tak mati ke bulu kan? Astaghfirullahalazim. Saya ni cuma menanya aja. Lagipun saya perlu ambil tahu Mak Wan. Sebab masa arwah Haji Hussein bapa pada Muhammad buat wasiat dulu, saya ni salah seorang saksinya. Takut pula nanti tanpa disedari Mak Wan termakan harta anak yatim. Besar dosa tu Mak Wan. Na'udzubillah. Sebab itulah saya datang sini untuk ingatkan Mak Wan. Beginilah. Macam mana pun Mak Wan kena jaga cucu-cucu Mak Wan tu. Jangan disisiakan amanat Allah. Cucu tu pun kira harta juga. Itu dia tadi sedutan drama Titian Seterlepas Pandang tentang berkongsi tentang peninggalan ataupun wasiat ini. Kalau kita kongsikan tadi daripada sedutan drama itu tadi tentang bagaimana seorang bapa yang telah pun meninggal dunia meninggalkan wasiat dan ada pemegang wasinya ataupun yang pemegang amanahnya, tetapi sama ada disampaikan ataupun tidak. Dan mungkin dalam kalangan masyarakat kita kebiasaannya beranggapan bahawa seorang lelaki yang seharusnya membuat hibah, membuat wasiat dan sebagainya kerana kita beranggapan bahawa lelaki itu merupakan ketua keluarga. Tetapi hari ini persoalannya kita nak kongsikan, adakah kita ni sebagai seorang wanita dah pun membuat persediaan dan juga perancangan jika sesuatu berlaku kepada kita, siapakah yang akan menguruskan wang dan juga harta-harta peninggalan kita, Hawa? Ya, dan pastinya situasi kita berbeza. Ada yang mungkin dalam kalangan mereka yang sudah mendirikan rumah tangga, ada yang masih bujang. Jadi nak tahu apabila seseorang wanita itu meninggal, siapa yang perlu menguruskan harta, hutang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat laporan yang sering kali dikongsikan di media, 70 bilion wang tidak dituntut. Ini kerana perbalahan antara ahli keluarga dan ada juga yang tak ambil tahu, ambil mudah dan sebagainya. Oleh itu pada hari ini kita nakkan tumpuan anda untuk bincangkan bersama tetamu-tetamu kita. Kita bersama dengan seorang peguam bela dan peguam cara, Datuk Sri Amli Embong. Apa khabar Datuk Sri? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Puan Suzana Haji Ali selaku seorang perunding kewangan. Alhamdulillah sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Kita dah bersama dengan kedua-dua panelis kita yang memang hebat yang akan berkongsi tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata sama-sama kami nak bawakan pemerhatian anda para penonton untuk kita saksikan laporan yang telah pun disediakan oleh rakan penerbit hari ini, Nur Ashikin. Silakan. Apabila seseorang meninggal dunia, baik lelaki mahupun wanita, antara perkara yang sering kali diperkatakan adalah harta peninggalan untuk waris yang ditinggalkan. Tidak kira harta yang ditinggalkan itu sedikit ataupun banyak, perihal harta peninggalan tetap menjadi topik utama yang dibualkan. Kebiasaannya, banyak pihak yang akan datang untuk menuntut bahagian dan hak masing-masing, sama ada melalui wasiat ataupun faraid. Perubahan lanskap kehidupan hari ini memperlihatkan ramai yang telah mula cakna tentang pembahagian harta jika si suami yang meninggal dunia. Namun, berapa ramai dalam kalangan masyarakat yang peka dan ambil tahu tentang pembahagian harta si isteri jika dia yang pergi dahulu? Ramai beranggapan bahawa setelah si isteri meninggal dunia, kesemua harta si isteri berhak menjadi hak mutlak si suami. Namun persoalannya, bagaimanakah jika seorang wanita itu tidak bersuami? Apakah pembahagiannya sama seperti lelaki? Ikuti kupasannya dalam perbincangan di Wanita Hari Ini.
Itu dia, banyak dah persoalan yang dikongsikan dalam laporan itu tadi kan. Ini juga mungkin menjadi persoalan dan tanda tanya dalam kalangan anda penonton-penonton, sebab kadang-kadang kalau sebut tentang duit atau harta ni, orang akan kata mata duitan lah dia ni, sikit-sikit duit, sikit-sikit duit. Tapi ini kita nak tanyakanlah kepada panelis kita hari ini, mungkin kepada Datuk Seri dahulu dan juga Puan Suzana. Kalau kita bercakap tentang harta ni, kadang-kadang orang perempuan ni kita cakap Allah apa nak buat wasiat, nak buat hibah apa, tak ada mana ada harta. Orang selalu cakap macam tu tak? Mak-mak kita pun cakap Allah harta apa ada, yang ada tu esok dah habis, kalau mak dah tak ada esok kongsilah adik-beradik. Kadang-kadang itu perkara yang sering dibincangkan dalam masyarakat kita. Tapi bagaimana kita nak tahu bahawa aset yang manakah yang sebenarnya boleh dijadikan sebagai wasiat, hibah ataupun faraid? Kita mulakan dengan Datuk Seri dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, berkenaan dengan harta yang bagaimana ataupun apakah harta yang boleh kita wasiatkan. Harta itu mestilah hak milik kepunyaan kita, bukan kepunyaan orang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah harta itu sama ada harta yang mudah alih ataupun yang tidak boleh alih. Maksudnya aset, kan, wang tunai pun boleh dijadikan sebagai wasiat. Sebab tu cerita P.Ramlee dulu ke, harta bapa di Ismail Ulam Raja di mana? Di Kazakhstan. Macam go ahead, go style. Okey, jadi sedikit sebanyak kita dah tahu tentang jenis-jenis aset, jenis-jenis harta. Okey, dan kita nak mulakan dengan permasalahan dulu, Puan Suzana. Biasanya kalau seorang wanita selagi hayatnya ada apa yang terlepas pandang dari segi pengurusan harta, benda yang mudah tapi tak ambil tahu. Okey, biasanya bila bercerita tentang sebagai wanita kan, kita ni lebih kepada kasih sayang, kita lebih berjiwa lembut. Kita terlepas pandang tanggungan kita kat bawah. Mungkin ibu kita. Ibu kita yang sudah tua. Kalau berlaku kematian, maksudnya dalam kita tengah hidup sekarang ni, kita menanggung perbelanjaan ibu kita. Tapi bila kita meninggal dulu, sebelum ibu kita, apa akan jadi pada ibu? Itu yang pertama. Dan juga kita kena lihat daripada segi kita sebagai seorang ibu yang ada anak perempuan sahaja, seorang anak perempuan, atau kita langsung tak ada anak, kita ada anak angkat, apa akan jadi pada anak angkat kita? Jadi benda-benda ni sebenarnya kita perlu lihat supaya apa yang kita tinggalkan tu dapat disalirkan atau diagihkan secara adil dan saksama serta cepat kepada waris-waris kita. Tapi ini juga menjadi kadang-kadang kekangan dalam kalangan masyarakat kita ni. Kita akan rasa macam tak apalah, kita muda lagi. Selalunya kebiasaan lagi kita tak akan rasa berpenyakit. Muda lagi. Nombor dua macam alah mahal lah, nak buat wasiat ni memerlukan kos, peguam dan sebagainya kan, hibah dan sebagainya. Ataupun mungkin juga ramai dalam kalangan kita ni tak cukup tahu, mempunyai ini saya cakap diri saya sendirilah. Kadang kita tak cukup ilmu tahu betul ke macam mana nak buat hibah ni, boleh ke? Apa akan jadi kalau saya tak meninggal? Contoh macam tu. Jadi ini yang kita nak tanyakan, seawal usia berapa? Seawal mana yang kita harus bersiap sedia untuk menyediakan wasiat ataupun hibah ni semua? Sebenarnya persediaan tu kita buat bila mana kita dah ada harta dan secepat itu yang perlu kita bertindak. Kita fikir macam mana nak menjaga kebajikan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Yang mana kalau apa-apa berlaku pada kita, insya-Allah tidak akan berlaku pertelagahan, perebutan, contohnya harta yang kita tinggalkan. Jadi dengan cara macam itu kita orang kata menjaga kepentingan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Okey, kita bagi situasi pertama lah, contohnya seorang wanita sudah berkahwin, ada beberapa orang anak. Apabila dia meninggal, apa yang berlaku dengan harta-hartanya, Datuk Seri? Okey, sebenarnya ada dua isu yang timbul daripada situ. Yang pertamanya ialah kita perlu melihat kepada peruntukan harta sepencarian. Kalau dulu mungkin kita tak cakna tentang harta sepencarian. Bila meninggal dia automatik faraid. Kan? Tapi sebenarnya ada peruntukan di bawah undang-undang kita bahawa pihak yang, kalau dalam kes ini wanita yang meninggal, isteri yang meninggal, suami itu boleh memohon untuk mendapatkan harta sepencarian. Ada pengasingan lah di situ. Ada pengasingan. Maksudnya sebelum dibuat apa-apa tentang harta tersebut, selepas dibayar hutang si mati, maka yang lebih itu ialah
harta sepencarian. Okey. Okey. Saya suka apa yang Datuk tekankan tentang hutang. Kita ni kadang-kadang kita sibuklah, bukanlah kita sibuk. Kadang-kadang bila orang meninggal dunia tu, pergi kat rumah tu adalah orang-orang akan tanya dia punya pencen macam mana dah uruskan? KWS betul tak? Ya, Tetapi betul. jarang-jarang kadang-kadang orang tanya selesaikan dulu hutang arwah, kemudian barulah dibahagi-bahagikan ataupun diselesaikan perkara Betul. yang lain. Ini yang paling penting sebenarnya untuk kita mengetahui tentang pengurusan ini. Apabila seorang wanita itu telah pun meninggal dunia, soalan Hawa katakan tadi tentang seorang wanita yang meninggal dunia yang mempunyai suami. Tetapi bagaimana pula tentang keadaan seorang individu wanita yang mungkin seorang balu, seorang janda ataupun dia tidak mendirikan rumah tangga. Ke mana perginya harta peninggalan si mati jika dia meninggal dunia sebelum mendirikan rumah tangga? Okey, pertama sekali kita kena faham daripada segi proses pengurusan harta pusaka di Malaysia. Okey. Dia ada 5 step. Pertama kita akan uruskan pengkebumian. Lepas tu ada baki lagi kita akan uruskan hutang dia. Hutang ada 2 kategori. Ada 3 lah sebenarnya. Daripada segi hutang dengan individu, hutang dengan institusi dan juga hutang dengan Allah. Jangan terlepas pandang. Ya. Fidyah puasa kita, badal haji kita. Dan yang ketiga, sekiranya kita ada buat wasiat. Wasiat dalam erti kata di sini memberi kepada bukan waris. Waris kita dah ada dia punya hukum faraid, dia dah ada Contoh awak bagi pembahagian saya dia. lah. Yes. Namanya. Itu Atau dia anak tegangkan. angkat. Okey, yang ketiga tu. Dan yang keempat, sekiranya lepas dah tolak semua ni daripada baki tu, ada tak tuntutan harta sepencarian ataupun ada tak si mati buat deklarasi harta sepencarian? Kalau ada, dia akan bagi terus dulu. Okey. Dah tolak 1, 2, 3, 4, dah settle semua, barulah dibahagi mengikut faraid. Kalau tak ada, tak adalah. Itulah cerita dia kan, Datuk. Suka saya nak tambahkan satu isu. Sekarang ni masyarakat kita keliru dengan keadaan ataupun cara memberi wasiat. Kan? Kadang-kadang wasiat yang macam Puan Suzana cakap tadi tu, wasiat tak boleh bagi kepada waris. Ayah tak boleh wasiatkan kepada waris, kepada anak-anak dia sebab waris. Kan? Sebab hadis Nabi ada sebut la wasiyata lil waris. Kan? Tidak ada wasiat kepada waris. Tetapi kalau nak bagi wasiat, saya boleh bagi kepada anak angkat sebab dia bukan waris. Okey. Kan? Ya. Saya boleh bagi kepada anak yatim contohnya, orang luar. Tapi tak boleh kepada waris. Oh. Tapi yang saya tak faham kadang-kadang pemahamannya, adakah wasiat itu penama? Wasiat itu penama ataupun sebenarnya dia memang boleh mendapat harta tersebut selain pada waris? Adakah ataupun contohnya itu hanyalah pemegang amanah untuk menyelesaikan urusan kewangan seseorang individu itu? Di segi undang-undang kita panggil pentadbir. Pentadbir. Mereka diamanahkan untuk mentadbir, untuk membahagikan, membuat pengurusan. Kan? Tapi duit itu bukan dia punya lah maknanya. Bukan dia punya. Bukan dia punya. Maknanya. Penama sebagai pentadbir. Okey, kita tolong tengok dan pegang je. Tolong tengok dan pegang. Tolong pantau. Tolong Pengetahuan uruskan. Fiza, dalam wasiat tu sebenarnya ada 5 benda je yang kita nak nyatakan. Okey. Pertama, kita nak nyatakan siapa wasi. Orang yang akan uruskan harta kita lepas kita meninggal. Yang kedua, kita namakan siapa waris kita. Dan yang ketiga, kita namakan harta kita. Apa harta yang ada atas nama kita senaraikan. Okey. Yang keempat, kita nyatakan hutang kita. Sebab kalau kita meninggal, hutang tak diselesaikan, roh kita tergantung. Kan? Dan yang kelima, akhir sekali kita nyatakan hasrat. Wahai anak-anak yang mak tinggalkan, jagalah ukhuwah antara kalian. Kan? Dan itu sebenarnya yang kita nak sampaikan. Bukan dikirakan sebagai pengagihan. Tak perlu nak buat pengagihan sebab masing-masing dah ada portion Bahagian masing-masing Saya sebelum kita terjaga. nak pergi ke pendapat orang ramai, ini satu lagi soalan. Saya kira ini mungkin menjadi persoalan ramai dalam kalangan penonton-penonton kita. Kita ni kadang-kadang kalau bekerja ataupun seseorang itu mungkin kita ada ambil insurans peribadi dan sebagainya. Kita letak penama di KWSP ataupun di mana-mana institusi kewangan yang lain. Kita letakkan penama kan yang tidak berbayar. Maksudnya memang kalau duit simpanan kita seperti apa-apa sajalah kewangan kita ataupun kita pelaburan kita. Yes, that's the word. Okay. Pelaburan kita. Jadi kan adakah penama yang kita letakkan di insurans kita, pelaburan kita itu semua, contoh di KWSP dan sebagainya, adakah individu itu berhak mendapat wang tersebut jika kita meninggal dunia ataupun sebenarnya individu tersebut memang merupakan hanya penama yang pemegang wasis saja? Pentadbir. Ya, mereka pentadbir. Pergi ambil saja. Bawa balik, bahagi ikut faraid. Walaupun walaupun dia kata 5 nama, 6 nama tu. Kalau walaupun ada 6 orang, kadang-kadang kita boleh letak macam insurans, kita nak bagi kat siapa berapa persen tu.
Itu kiranya? Okey, bila insurans atau takaful bagi kita Islam letter kita ambil takaful. Bila takaful dia penama orang yang pergi menuntut bawa balik bahagi ikut faraid. Tapi kalau kita letak beneficiary atau penerima hibah, kalau kita letak portion 50%, yang ada 50% tu betul? Dia akan dapat according itu macam to tu. that. Maksudnya bukan ambil 100% milik mereka. Sebab kadang-kadang kita memang letak tahu awal. Contoh saya nak bagi awal 50%. Puan Suzana 30%. Okey, itu maknanya mungkin menjawab serba sedikitlah persoalan kita. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga persoalan daripada orang ramai tentang topik kita pada hari ini yang ingin dijawab oleh panelis kita. Silakan. Assalamualaikum Tuan Peguam, saya ingin bertanyakan soalan, jika saya berkahwin, harta saya jatuh kepada siapa kalau saya meninggal satu hari nanti? Assalamualaikum, nama saya Nisa K. Saya ada soalan, saya nak tahu apakah yang akan terjadi atau langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya seorang wanita itu meninggal dunia tetapi hartanya tidak pernah difaraidkan atau diwasiatkan kepada sesiapa atau kepada mana-mana waris. Terima kasih. Assalamualaikum, saya nak tanya macam mana kalau saya dah buat wasiat untuk anak-anak saya tapi suami saya menggunakan untuk perbelanjaan harian? Baik, ada beberapa persoalan di situ dalam kalangan penonton kita. Jadi siapa nak pilih yang mana dulu? Datuk Sri dulu? Saya rasa yang soalan yang pertama tadi itu yang kita dah jawab sebahagiannya tadi itu. Bila mana meninggal, maka suami boleh menuntut sebagai harta sepencarian. Dan baki itu nanti barulah dibahagikan kepada waris-waris. Jadi kalau ada anak lelaki, anak perempuan, kalau ada ibu dan bapa si mati masih hidup, maka mereka adalah waris yang perlu dibahagikan. Tertarik juga saya dengan soalan ketiga tu, Datuk Sri. Katanya wang sudah diberi, diwasiatkan untuk anak-anak. Tapi suami gunakan untuk kehidupan seharian. Dan kita balik kepada isu yang tadi itu, asas yang pertama, wasiat tak boleh bagi kepada waris. Tak boleh bagi kepada waris. Jadi itu yang banyak kekeliruan yang berlaku. Tapi bagaimana pula kalaulah katalah kadang-kadang macam kita ni dah bagi password bank kita dekat waris kita. Kita cakap okey, kalau ini cakap mulut lah. Okey, kalau apa-apa jadi pada saya, urusan pengkebumian saya, gunakanlah duit yang ada di dalam akaun bank saya. Ini kad bank saya, ini nombor PIN, ini nombor Maybank tu you bagi contoh. Kegunaan untuk kenduri, majlis dan sebagainya, gunakan wang saya. Boleh ataupun tidak digunakan ataupun ditinggalkan wasiat sebegitu? Boleh, tak jadi masalah. Mungkin boleh digunakan. Cakap mulut. Boleh, sebab dia je yang pegang PIN number. Dia yang diamanahkan untuk menguruskan benda tu. Boleh tak? Bukan selain itu. Contoh kita katakan, okey, ini yang dalam bank ni, contoh yang dalam bank A ni, gunakan ni untuk keperluan seperti biasa. Kerana mungkin dia tiap bulan dia nak berikan kegunaan kewangan ini untuk keluarga ibu dan sebagainya. Ini untuk bil perubatan ibu, belanja rumah dan sebagainya. Gunakan duit tersebut dan tak perlu difaraidkan ataupun diberikan. Boleh ataupun tidak secara lisan. Pemahaman kita konsep harta tu sendiri, harta semasa hidup adalah merupakan satu amanah kepada kita. Masa kita hidup, kita boleh gunakan harta tu dengan cara yang sebaik mungkin. Tetapi apabila kita meninggal dunia, hak ke atas harta tu sebenarnya dah diambil balik oleh Allah. Tapi Allah turunkan hak tu kepada waris kita melalui faraid. Jadi bila kita dah meninggal dunia, hak kita dah nak cakap apa dah tak boleh lagi dah. Kan? Jadi waris yang tinggal mempunyai hak mereka seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 7 sampai 10 yang masing-masing ada bahagian dia. Lelaki kalau tinggalkan isteri, tinggalkan anak ada berapa portion. Isteri kalau meninggal anak perempuan saja berapa portion dia, ibu dapat berapa. Jadi daripada situlah pentingnya sebenarnya untuk kita membuat perancangan macam itulah. Supaya benda ni dinyatakan dengan jelas. Dinyatakan dekat dalam mana? Dalam wasiat kita. Jadi hak masing-masing, hak waris kita, walaupun kita dah bagi tahu kena bayar itu, kena bayar ini, kena catat. Sebab pada ketika kematian tu semua waris kita berhak. Semua pun nak lah ya? Bukan nak. Mereka berhak. Ada hak. Bapa ada hak 1/6 atau 1/3. Ibu ada 1/6 atau 1/3. Suami ada hak 1/4 atau setengah. Kalau yang tak mendirikan rumah tangga pula, sebenarnya siapa yang berhak mempunyai hak mutlak terhadap wang mereka? Kita pandang asas saja. Waris faraid. Asal furud kita ada 5. Pertama, ibu, bapa, suami, isteri dan anak.
Jadi bila meninggal je seseorang itu kita lihat ada ibu bapa pandang atas. Sebab kita boleh lukis dia punya family tree. Siapa orang di atas dia? Ibu bapa ada? Ada. Suami? Tak ada. Anak definitely tak ada. Abang adik itulah baru nak cerita. Tak sabar. Bila kita nak ceritakan, boleh tak pergi dekat abang adik, kakak kita ke kan? Dia ada dipanggil asobah, pendinding. Okey, baki tu pergi kepada siapa? Sekarang ni dalam situasi yang jadi pendinding adalah bapa, datuk, cucu, anak lelaki. Kalau misal kata bapa dah ada dekat situ, adik-beradik tak dapat. Tapi kalau bapa tak ada? Bapa tak ada, emak ada. Adik-beradik akan dapat dengan portion 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Okey, tapi kalaulah katakan itu secara umumnya kita tahu tentang faraid ataupun dah diberikan. Tapi bagaimana pula kalau ada pihak-pihak ni yang dia diberikan amanah ni tapi dia tak nak sama-sama memberi sama rata tu, ataupun dari segi faraid pula dia kata macam tak apalah walaupun lelaki 2 bahagian tak payahlah ambil 2 bahagian, kita bagi sama rata. Dibolehkan ataupun tidak? Boleh, dibolehkan dengan syarat semua pihak bersetuju. Okey. Tapi jarang mungkin berlaku sebegitu ataupun ikut persetujuan bersama. Kalau nisbahnya saya boleh, pengalaman saya lah sebagai seorang peguam dalam 30% yang bersetuju macam tu. Okey. Dan Datuk Seri, contohlah kalau seseorang itu bujang, tidak mempunyai ibu bapa, tapi kalau situasi dia ada anak angkat pula. Jadi macam mana untuk masa depan seseorang anak tu? Kalau di segi hukum faraid tak dapatlah sebab anak angkat. Tapi apa yang dia boleh buat ialah dengan menghibahkan harta tersebut ataupun membuat wasiat. Tapi wasiat tu pula satu lagi jangan lebih daripada nilai 1/3 total asset. Daripada total asset. Tak boleh semua Tak boleh semua. Hanya 1/3 sahaja. Okey. Ini kita kena buat satu lagi topik lain. Wasiat hibah. Ini ada persoalan daripada penonton. Saya pun ada soalan tapi kita tanyakan soalan daripada penonton dahulu. Katanya seorang wanita berkahwin dan tiada anak. Ibu dan ayah telah meninggal. Rumah dibeli dengan joint loan. Jika beliau meninggal, bagaimana pembahagian rumah yang dibeli? Dan jika si mati ada barang kemas yang ditinggalkan, bagaimana dengan pembahagian barang kemas yang dimiliki? Itu soalan pertama. Soalan kedua, nak tanya bagi pihak kakak kat office ni. Sweet awak ni. Dia dah 5 kali kahwin. Ada lebih kurang 12 orang anak. Macam mana nak uruskan harta dia sekarang? Dia single. Suami yang terakhir kahwin meninggal dunia. Maksudnya suami yang terakhir dah meninggal dunia. Tapi dia ada 12 orang anak. Macam mana nak bahagikan harta tu? Okay, kita jawab soalan yang pertama dahulu, iaitu tentang pembahagian harta kalau meninggal dunia, joint loan dan barang kemas mati ni. Kalau joint loan tu kalau ada insurance, mungkin insurance dah cover. Dah cover. Insurance dah cover. Jadi kalau harta tersebut yang dalam soalan yang pertama tu tidak ada waris. Ibu bapa tak ada. Ibu bapa dah meninggal dunia. Tak ada anak. Jadi pembahagian harta tu macam mana? Siapa yang dapat? Suami boleh menuntut dulu harta sepencarian. Bekas suami. Maksudnya suami lah, dia dah meninggal dunia, maknanya suami dia masih hidup. Suami masih hidup. Suami baik. boleh kemukakan permohonan di mahkamah untuk menuntut harta sepencarian. Okey. Tapi kalau macam katalah harta sepencarian tu dibahagi 2 kan. Jadi boleh ke adik-beradik si mati ni menuntut separuh lagi pada harta sepencarian mungkin kakaknya pun boleh, waris si mati boleh menuntut. Okey. Barang kemas pula bagaimana? Barang kemas yang ditinggalkan sama juga ya. Mesti difaraidkan. Okey, baik. Sebab dalam kes yang tidak ada wasiat. Kan. Kalau ada wasiat kena utamakan wasiat terlebih dahulu. Okey, soalan kedua tu apa? Yang kedua yang ditanya seorang wanita yang berkahwin tiada anak yang 12 orang anak. 12 orang anak. Okey, 12 orang anak tu Datuk Seri katanya 5 kali dirikan rumah tangga, ada lebih kurang 12 orang anak, jadi macam mana nak uruskan harta Datuk Seri? Anak-anak adalah waris. Waris yang berhak untuk menerima faraid, harta pusaka. Tapi adakah kesemuanya perempuan? Kan? Ataupun bercampur lelaki dan perempuan? Kalau ada anak lelaki, maka setakat anak-anak sahajalah. Kalau tak ada dan kalau 12 tu perempuan, kena carilah adik-beradik di sebelah isteri. Okey. Saya ada satu soalan ni. Walaupun masa kita dah habis sebenarnya, tapi kita selalu bercakap tentang harta peninggalan. Kita terlupa perkara wajib yang tadi kita harus selesaikan tentang 5 perkara ataupun 3 asas hutang. Kalau seorang wanita itu meninggal dunia, selain daripada hartanya,
siapa yang harus menguruskan hutang-hutangnya sebenarnya? Orang selalu cakap, faraid orang selalu berebut harta. Mari kita faraidkan hutang. Betul tak? Ini penting sebenarnya. Ya, saya. Ya. Cuma satu je yang saya nak bagi tahu. Bila kita cerita pasal pusaka, ejaan dia adalah PUSAKA. Betul? Kita dropkan S tu, apa akan jadi pada perkataan itu? Puaka. Betul. Apa pasal jatuhnya S tu? Apabila kita hilang sayang, apabila kita hilang santun, dan apabila kita hilang silaturahim. Kita dah tak peduli itu. That's why lah harta itu menjadi harta puaka. Jadi siapa yang harus menguruskan hutang si mati sebenarnya? Waris. Waris. Hasil daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Secara sukarela ataupun ada? Itu yang kita kata tadi, proses yang pertama. Proses 5 perkara ni, dia mesti settlekan hutang sebelum difaraidkan. That's why perlunya ilmu ni kepada masyarakat supaya mereka menyediakan satu instrumen untuk nak selesaikan hutang. Puan Suzana, bagaimana pula kalau individu yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan harta, tapi hanya meninggalkan hutang? Bagaimana jalan penyelesaian terbaik yang harus diselesaikan oleh waris-waris ni? Warislah kena ikhtiarkan bagaimana untuk nak settlekan. Atas dasar S tadi, sebab kita sayangkan kepada arwah. Kan? Kita nak santuni dia yang pernah menjaga. Mungkin dia ibu kita, mungkin dia kakak kita. Kita nak santuni dia. Kita ikhtiarkan untuk nak menyelesaikan hutang-hutang dia. Masya Allah. Penuntut yang untuk jawab yang Hawa tanya tadi kan, macam mana nak melaksanakan pengurusan tadi tu, sebaiknya lantik pentadbir. Yalah, sebab mungkin mungkin ada yang baru tengok sekarang ni, sudah ada kesedaran nak tahu langkah pertamanya apa, tapi tak tahu nak pergi kepada siapa, jadi lantik seorang pentadbir. Untuk Fiza cakap tadi, macam mana hutang dah tak ada kan? Jadi kita tahu kita hutang sekarang beli rumah sampai $500,000, about $1 million kan. Apakah cara nak selesaikan hutang? Mungkin boleh ambil MRTA, MRTT, ataupun salah satu lagi kita boleh ambil perlindungan takaful. Kita baik mencarum secara bulanan, kecil, tapi end up kita ambil sum covered untuk hutang kita. Bermakna kita kena perlu cakna lah tentang kehidupan. Kita orang kata kita ni memang saya hilang lagi perkataan tersebut. Piramli kata apa? Kita kenapa? Post-COVID. Faham. Jadi kita seharusnya sentiasa bersedia lah. Kita tak tahu bila ajal kita akan tiba. Jadi persediaan tu harus sentiasa kita lakukan. Apatah lagi kalau anda ini memang merupakan tunggang kepada keluarga anda. Contohnya sebagai ibu, seorang bapa, ataupun anda merupakan breadwinner yang memerlukan mempunyai banyak tanggungan di bawah anda, banyak tanggungjawabnya. Buat persediaan awal supaya kalau kita meninggal dunia, waris-waris kita terbela dan juga terpelihara, insya-Allah. Dan pastinya perbincangan tentang pengurusan harta ataupun hutang ini takkan berkesudahan. Situasi orang berbeza dan pengurusannya pun kalau kita lihat agak kompleks juga. Insya-Allah di masa akan datang wanita hari ini akan terus membawakan topik ini. Terima kasih banyak kita ucapkan buat Datuk Sri dan juga Puan Suzana. Terima kasih banyak di wanita hari ini. Dan menariknya selepas ini kita dah berbincang tentang pengurusan harta selepas meninggal dunia ni tadi. Menariknya selepas ini kita akan bersama dengan individu hebat yang telah pun kita kongsikan di awal tadi. Kita akan bersama dengan Alif Sata The Locos featuring Diandra. Tapi kita rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini.